Murid-murid, so ini adalah bahagian terakhir yang kita cuba akan bincang bersama dengan kamu orang mengenai bentuk kuadratik, bentuk fungsi kuadratik, di mana kita boleh susun fungsi kuadratik dalam 3 jenis bentuk. Bentuk pertama bentuk vertex, di mana kalau kita susunnya dalam bentuk vertex dengan menggunakan penyempurnaan kuasa 2, kita akan memperolehi titik pusingan. Ini boleh bantu kita mencari titik pusingan, iaitu titik maksimum ataupun titik minimum bagi lengkungan graf kita. Kalau kita aturkan dia dalam bentuk arm seperti ini, kita akan nampak iaitu pintasan Y dia, iaitu C lah, di mana dia potong paksi Y pada C ya. Dan untuk jenis yang ketiga adalah dalam bentuk seperti ini, iaitu kita namakan dalam bentuk pintasan kalau dia diatur dalam bentuk seperti ini. So, untuk bentuk ini kita akan memperolehi punca, iaitu kamu akan nampak dia potong pada paksi X pada titik apalah, okay? Apabila Y kosong. So, ketiga-tiga bentuk ini dia akan membagi kita info yang berbeza lah. Tetapi ketiga-tiga bentuk ini kita akan tahu satu perkara yang sama, iaitu A dia. Kita dah boleh nampak A dia. A dia kita boleh tahu muka lah untuk setiap bentuk ini. Muka kita akan tahu, tetapi untuk bentuk vertex kita akan memperolehi titik pusingan. Bentuk arm kita akan nampak pintasan Y, dan bentuk pintasan kita akan nampak pintasan X dia lah. So, yang ini adalah perkara yang kita kena tahu bentuk dia. So, sekarang kita akan lihat cara kita memperolehi bentuk-bentuk yang diminta. So, kamu boleh nampak soalan latih diri 2.8 cukup terus guna latihan untuk bincang bersama dengan kamu orang. Lepas tu kamu orang lengkapkan dia juga. So, kita lihat fungsi ini dia bagi kamu dalam dua bentuk yang berbeza. Satu, ini dalam bentuk apa ni? Kamu kena tahu bentuk ini adalah bentuk apa? Bentuk vertex. Dan dia kata dia juga sama dengan bentuk pintasan ini. So, cari nilai AP dengan Q. So, perkara yang pertama, A kita akan nampakkan. A di sini, di manakah A untuk bentuk vertex ini? Dia berada di depan bracket kuasa 2 ini, iaitu 2. So, untuk case A tu, kamu terus dapat jawapan. Tak ada langkah kejar. So, untuk memperolehi nilai P dengan nilai Q di sini, kita kena tukarkan bentuk vertex ini ke dalam bentuk pintasan. So, ini adalah bentuk pintasan. Okay. So, bentuk pintasan lah kita guna pemfaktoran. Tetapi terlebih dahulu kita mesti tukar bentuk vertex ke dalam bentuk arm, baru kita dapat faktorkan dia. So, A kita memang kita tahu sudah, dia adalah bernilai 2. Sebab kita boleh lihat bentuk vertex A dia dekat sini. Untuk bentuk pintasan A dia dekat sini lah. So, A adalah 2, itu sudah pasti ya. Kemudian kita nak tukar bentuk vertex ke dalam bentuk arm, kemudian bentuk pintasan. Jadi kita kena nak tukar kepada bentuk arm, kita kena kembangkan. Kembangan mesti dibuat untuk kuasa 2 dahulu, baru kita dapat darab 2 masuk. Okey, di sini kamu akan dapati kembangan untuk kuasa 2 itu adalah X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Kemudian kembangkan 2 masuk ke dalam kurungan. So, you akan perolehi 2X kuasa 2 tolak 12X tambah dengan 10. Ini bentuk arm lah. Kemudian kita kena tukar dia ke dalam bentuk vertex, baru kita dapat buat bandingan. So, bertukarannya ke dalam bentuk vertex adalah kita kena faktor keluar A dia. So, bahagi semua sebutan itu dengan 2. So, you dapat 6. 10 bahagi 2, you dapat 5. Kemudian, you tekan ABC melalui kalkulator kamu. So, masukkan jawapan yang dalam kamu dapat daripada kalkulator ke dalam kurungan. So tolak lah. Sebab X yang kamu perolehi dari kalkulator adalah 1 sama 5, 1 adalah sama dengan 1 kan? Okay? So, kita boleh buat bandingan sekarang lah. X tolak P sama 0. X 1 adalah bernilai P. X yang kedua adalah bernilai Q. So, mana satu adalah untuk P, mana satu adalah untuk Q.
punca yang kamu perolehi di sini. Sila lihat syarat di sini ya. Dia kata P mesti kurang daripada Q. Maksud P mesti ambil jawapan yang lebih kecil, Q mesti ambil jawapan yang lebih besar lah untuk mematuhi syarat yang diberi di sini. So, ini cara kita menyelesaikan soalan yang melibatkan bentuk yang berlainan. So, kita tukar dia ke dalam bentuk am, baru kita dapat kepintasan. So, fx sama dengan 9 tolak. Okey, selesaikan kuasa 2A, bukan darab negatif masuk A. Okey, tolak. Okay, lepas kita kembang dia masih dalam kurungan. Kenapa? Sebab depan sini tolak. Tolak jangan buka kurungan dulu. Kita kena step by step. Okey, dapat ini. Lepas tu, cikgu selesaikan family yang sama untuk 2x, 2x itu. Lepas tu baru kita boleh negatif masuk. Kalau ada negatif depan, sila letak kurungan. Jangan terus buka. Sebab negatif kena ditarik masuk kemudian. So, selesaikan negatif 4x² tambah 4x, 9 tolak 1 tambah 8. So, ini adalah bentuk am lah. ax² plus bx plus c. Lepas tu, kita nak tukar dia ke dalam bentuk pintasan, iaitu buat faktoran lah. Di mana A kamu kena difaktor keluar. A kamu adalah negatif 4. Ya, faktor keluar bermaksud setiap sebutan di sini bahagi dengan negatif 4. So, positif 4 bahagi negatif 4, negatif 1 lah. So, negatif X tinggal. 8 bahagi negatif 4, negatif 2. Tekan kalkulator kamu. Lepas tu baru kita tekan A, B, C lah. A1, B negatif 1, C negatif 2. So, yang ini dia akan bagi kamu dua jawapan. Boleh salin jawapannya dulu, baru kamu masukkan dalam bracket, tak ada masalah. Di sini kamu akan dapat 2 dengan 1 sebagai jawapannya. Tanda dia 1 tolak, 1 tambah. So, you akan dapat jawapan positif 2 dengan negatif 1 lah. Melalui kalkulator, you masukkan dalam kurungan. So, ini bentuk am, ini bentuk pintasan. Okey. A dia di depan. A dia, lepas tu punca dia di belakang. Soalan A dengan C, you boleh cuba sendiri. Okey, untuk soalan ini, bentuk vertex tukar ke dalam bentuk am, ini tak ada masalah. Sila boleh cuba sendiri, selesaikannya juga. So, untuk soalan 4, dia bagi kamu dalam fungsi ini dalam bentuk vertex. So, bentuk vertex, nilai di sini dengan nilai di sini adalah nilai untuk titik maksimum, titik pusingan. Nyatakan A, H dan K. So, you kena tahulah. A, soalan bahagian A kamu dekat. Untuk selesaikan soalan jenis ini, kita kena selesaikan, kalau ada dalam bentuk vertex, kita kena selesaikan titik pusingan dulu. Baru kita dapat mencari A dia. So, di mana kita tahu X tambah H sama dengan 0, keluarkan. X di sini adalah merupakan titik pusingan punya X, sebab ini adalah bentuk vertex. Jadi, X kita akan tik di sini, tambah dengan H sama 0. So, H baru kamu dapat jawapan yang betul. Ini adalah Y bagi titik pusingan, Y sama K lah. So, titik pusingan rujuk adalah 16 sama dengan K. So, K kamu dapat 16. Okay, A macam mana cari? Lepas you dapat titik H dengan K kamu, baru you dapat cari A kamu. Okay, di mana you kena ganti masuk H dan K yang kamu cari. H kamu positif 2. So, tambah H. So, tambah dengan positif 2. K kamu adalah positif 16. Kemudian, kamu lihat apakah maklumat yang kamu ada selain titik pusingan. Ini kan titik ini kan. Titik ini pintasan Y. Itu titik dia adalah 0, 12. So, sila guna titik ini gantian titik untuk mendapatkan A kamu. Di mana ini X, ini Y. So, Y kamu 12. A tak ada jawapan. X kamu 0. Tambah 2. Kuasa 2 tambah 16. Sila settlekan ini guna kalkulator. You akan dapat 4. 4 darab dengan A, 4A sama 12. Baru kita main pindah-pindah lah.
So 4A sama dengan 12 tolak 16. You dapat negatif 4. So A kamu adalah negatif 1, iaitu muka sedih lah. Okay, kamu boleh cek jawapan kamu lah dengan muka sahaja untuk positif negatif. Ini cara untuk selesaikan soalan jenis inilah. Okay, dan kamu sudah belajari juga soalan jenis ini dalam buku modul kamu. Seterusnya ungkapkan fungsi dalam bentuk am dengan bentuk pintasan. So ini kamu boleh teruskan settlekan soalan B kamu sendiri kerana sudah ada A, H dengan K di mana untuk menjawab soalan B nanti you kena masukkan A kamu negatif 1, H kamu positif 2. Okey, tambah 16. Okey. Tukar dia kepada am, baru kamu tukar dia kepada pintasan. Seperti yang kamu juga tunjukkan di soalan pertama di atas, pertama kedua itulah.